Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah yang dulu hari semalam, iaitu berkenaan dengan suci daripada najis, syarat sah sembahyang, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat, iaitu suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Dan yang dimasukkan dengan badan itu termasuklah apa-apa yang di dalam hidung, dalam mulut dan mata. Maka wajib disucikan daripada najis. Dan yang dimasukkan dengan pakaian itu ialah apa-apa yang dipakainya. Dan yang dimaksudkan dengan tempat itu ialah apa-apa yang bersentuh dengan bahagian badannya atau pakaiannya pada ketika qiyamnya atau duduknya atau rokoknya atau sujudnya. Apa hukum sembahyang orang yang dalam keadaan tidak suci daripada najis, seperti ada najis pada bajunya, sedangkan ia tidak mengetahuinya, atau ia tahu tetapi ia lupa, kemudian ia sembahyang dan teringat? Jawapannya, wajib diulanginya sembahyang itu jika ia yakin bahawa ia telah sembahyang dalam keadaan tidak suci daripada najis. Adakah wajib ke atas kita memberitahu jika sekiranya kita melihat ada najis pada pakaian orang yang sedang sembahyang, atau pada badannya, atau pada tempatnya yang ia tidak mengetahuinya? Hukumnya wajib jika sekiranya kita tahu bahawa perkara itu membatalkan sembahyang menurut mazhab orang itu. Apa hukum sembahyang orang yang memegang dengan tangannya hujung tali yang bersambung dengan najis? Sembahyangnya tidak sah walaupun tali itu tidak ikut bergerak semasa ia sembahyang, kerana ia menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis. Maka seolah-olah ia menanggung najis. Tetapi jika sekiranya tali itu tidak dipegangnya, bahkan ditaruhnya di bawah kakinya, maka sembahyangnya adalah sah kerana ia tidak menanggungnya. Apa hukum sembahyang di atas tikar yang suci, sedangkan lantai tempat tikar itu diletakkan adalah najis? Jawapannya, sembahyangnya itu adalah sah kerana badannya atau pakaiannya tidak bersentuh dengan najis. Apa hukum sembahyang orang yang sedang sujud, sedangkan dadanya bersentang dengan najis, tetapi tidak bersentuh antara keduanya? Jawapannya, sembahyangnya itu adalah sah kerana ia tidak bersentuh dengan najis. Apa hukum sembahyang orang yang bersentuh badan atau pakaiannya dengan najis yang kering, kemudian bercerai dengan segera, iaitu persentuhan tersebut tidak sampai qadar tamakninah? Jawapannya, sembahyangnya sah juga kerana keadaan yang sedemikian adalah diampunkan oleh syarak. Apa hukum sembahyang orang yang jatuh ke atas pakaiannya najis yang basah, kemudian dibuangnya pakaian yang kena najis tersebut dengan segera, dengan cara tidak menanggungnya, iaitu dibuangnya pakaian itu dengan tangannya dan diletakkannya di tempat yang suci? Jawapannya, sembahyangnya sah kerana keadaan yang sedemikian adalah diampunkan oleh syarak. Seterusnya, syarat sah sembahyang ini masuk waktu. Apa yang dimaksudkan masuk waktu? Masuk waktu ni ialah orang yang hendak mengerjakan sembahyang wajiblah yakin atau zon dengan ijtihad bahawasanya waktu sembahyang telah masuk. Jika sekiranya ia sembahyang zuhur sedangkan waktu zuhur belum lagi masuk, maka sembahyangnya itu tidak sah. Atau jika sekiranya ia sembahyang dengan tidak mengetahui adakah waktu telah masuk atau belum, maka sembahyangnya itu tidak sah walaupun pada ketika ia sembahyang itu waktu sudah masuk. Apakah yang dimasukkan dengan zon, dengan ijtihad itu? Zon itu ialah sangkaan yang dibuat setelah diperhati dan diamat-amati dengan teliti. Seperti pada ghalibnya, sesudah sembahyang maghrib, ia membaca Quran secara sederhana berdasarkan perhatian dan penelitiannya bahawa sesudah sekian-sekian muka ia membaca itu, maka waktu isyak pun masuk. Jadinya apabila ia selesai membaca Quran sekian-sekian muka itu, maka ia wajiblah memerhatikan dan meneliti kembali adakah bacaannya itu lekas ataupun lambat ataupun sederhana, dan adalah ditegaskan bahawa tiada harus mengerjakan sembahyang dengan semata-mata berpegang kepada perkara yang sedemikian dengan ketiadaan ijtihad daripadanya. Apa hukum sembahyang orang yang pada zonnya dengan ijtihad bahawa waktu telah masuk, ia pun sembahyang, tetapi kemudian ternyata bahawa ia telah sembahyang sebelum waktunya? Jadi jawapannya, ia wajib sembahyang semula. Manakala kedudukan sembahyangnya yang telah dilakukannya itu ialah
Jika sekiranya ia ada sembahyang qada yang sedemikian, maka sembahyangnya itu sebagai pembayar sembahyang qadanya. Dan jika tidak ada qada ke atasnya, maka sembahyang itu sebagai sembahyang sunat sahaja. Sebagai misalnya, jika ia sembahyang subuh pada tiap-tiap hari dengan ijtihad selama sebulan, kemudian ternyata bahawa sembahyangnya pada tiap-tiap hari dalam tempoh tersebut sebelum masuk waktunya, maka tidaklah wajib qada ke atasnya, kecuali sembahyang subuh pada hari yang akhir sekali saja. Kerana sembahyang subuh pada tiap-tiap hari itu dengan sendirinya sebagai pembayar qada hari sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.